Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat menyambung kuliah bulanan kitab Ta'limul Aulad, dan malam ini kita sambung pada muka surat yang keberapa? 7. Kat mana ya? Ya? Tajuk baru. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Baik, kata pengarang rahimahullahu ta'ala, soal munkar nakir. Masuk pula cerita soal munkar nakir. Tiga-tiga perkataan ni bahasa Arab bahasa tu. Soal bahasa Arab, munkar bahasa Arab, nakir pun bahasa Arab. Maknanya pertanyaan lah. Pertanyaan malaikat munkar nakir. Baik, apabila dihantarkan mayat ke dalam kubur dan malaikat ruman pun sudah keluar dah, maka masuklah pula dua malaikat yang bernama Munkar dan Nakir. Bulan lepas cerita tentang malaikat ruman masuk ke dalam kubur, suruh mayat tulis segala amalan ni. Benda hak mu tu buat masa hidup, mu tulis belaka lah. Jadi mayat tu pun tulis lah. Setelah diberitahu dalam hadis bahasanya kain kapang mayat tu menjadi kertas untuk ditulis. Tulis dengan jari. Ailiu menjadi dakwat. Mayat pun tulislah. Sekian hari bulan khabar pokoknya gantung dera. Ya. Sekian hari bulan tepek posta. Tulis belaka dah. Dan keluar malaikat ruman, masuk pula dua malaikat yang bernama Munkar dan Nakir. Wajib kita beriman dan percaya adanya pertanyaan Munkar Nakir di dalam kubur. Sekarang ini dengan ilmu yakin. Kita yakin dengan ilmu, dengan hadis-hadis yang sahih datang beritahu kepada kita. Bila hadis beritahu, kita tak payah pertikar. Yang kita boleh pertikar, manusia beritahu. Manusia mari khabar, kita boleh pertikar. Tapi kalau hadis mari cerita, tak sah pertikar lah. Maksudnya hadis yang sah daripada Nabi, bukan hadis rekaang lah. Tapi sebaliknya umat Islam masa zaman ni, hak hadis dia pertikar, hak manusia dia percaya sangat. Percayalah pakcik-makcik kepada saya. Saya tidak akan lupakan tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Berilah kemenangan kepada saya. Saya tak akan lupa. Dalam tidur pun saya ingat tuan-tuan dan puan-puan. Sekarang saya datang balik bila nak mengundi semula. Setelah 4 tahun saya lupakan tuan-tuan dan puan-puan. Percaya tak mau? Pasal apa? Pasal kita bodoh. Bapak menipu kita, percaya orang yang boleh kita pertikaikan. Kita yakin hak lebong, hak mau habis kapur lebong, kita percaya sangat. Nabi Muhammad SAW mari khabar dalam hadis, tak percaya. Dia kata tak ada benda-benda tak ada apa-apa pun. Dah mudah percaya muka nakir. Percaya tak tu. Hak tu orang percaya belaka. Tahu dah ni masalah pilihan raya ni. Pilihan raya masalah dunia, dia kata. Ni muka nakir aku percaya. Dah apa tak tanya dalam kubur kat dia perbuatanmu masa hidup? Tu dah tanya. Dah bangun dia tanya tak? Sudah hijau dah. Musakar orang zalim tak tanya. Musakar ulama ke musakar orang jahil? Musakar orang yang nak ke keadilan ke musakar orang yang melakukan kezaliman? Musakar pemerintah yang membahagikan sama rata, sama adil kebajikannya kepada rakyat, ataupun yang membolok kepada anak-beranaknya saja? Hak mana musakar? Tak selesai pilihan raya di dalam dunia. Bawa terus kepada akhirat. Mula-mula tanya dalam kubur ini. Memang tak tanya secara khusus musakar parti mana.
Tapi soalan yang kita yakin akan ditanya, waman ikhwanuka, wama kiblatuka, wama imamuka. Siapa saudara-saudaramu? Siapalah kiblat? Apakah kiblat kamu? Dan siapa imam kamu? Nampak? Orang yang berimamkan Al-Quran dan hadis, orang yang menyokongkan maknanya perjuangan untuk menegakkan Al-Quran dan hadis dalam negara. Dia nak supaya hukum Al-Quran sekarang ini yang diletakkan di belakang supaya diletakkan di atas bagaimana sepatutnya. Maka dia akan dapat jawab, Al-Quranu imami. Quran itulah ikutanku. Nah, sebab tu slogan kita daripada dulu sampai bila-bila, Quran dan hadis adalah ikutan kita. Ijma' dan qiyas itu sebagai turutan. Nampak? Bukan perlembagaan lokrek yang sekarang dipertahankan oleh puak-puak ni. Kita takkan nak dapat jawab Al-Quran itu imamku kalau kita lawan ulama-ulama yang nak menegakkan hudud dalam negara. Jawab dia lain. Hitam keduanya malaikat. Hitam beletung. Oh, takut tengok. Kita kalau kita duduk atas kubur, bukan dalam kubur. Dia lalu ke atas kubur. Pukul 12 malam. Tak usah pukul 12, pukul 8 dah. Dah, ambil shortcut. Nak lalu kot surga, kot orang nampak, nak pergi balai raya, bang Waisan. Lalu ke atas kubur. Lepas tu jumpa lembaga hitam beletung, duduk atas belendang kubur, minyak. Kita takut tak? Haji dah akut emak dia. Takut tak Haji? Takut? Pukul 8 baru tak? Dah kalau pukul 12 malam. Kau takut lagi? Dah kalau dalam kubur. Dalam kubur. Atas kubur dah sembuh. Tengok orang minyak. Bau. Nah, dah jadi esok ambil. Rabur bi borang-borang kembu. Tak kira dah. Waisan orang minyak dulu sembuh. Tapi dalam kubur cerita ni, mari dua lembaga muka nakir yang sangat hitam. Allah aku. Anak kita tak dengar kalau kita tepik. Tak dengar. Bini kita kalau dengar wadak dah nikah lain tau. Kita duduk dalam kubur. Dia yoya duduk gorang dengan lelaki baru. Orang puang orang gaduh sungguh nikah. Hitam beletung malaikat. Dan belalok mata keduanya. Mata belalok. Oh takut mata belalok lagi. Disebut dalam satu hadis matanya dah mata besar berwarna biru. Oh, biru ni alamat uduh. Ni masalah. Benda ni benda betul. Benda betul ni. Sekali seorang akan jumpa. Amalan kita lah tolong. Masa ni dia kekek lagi tolong dah. Awal walali dah. Awal mempunyai. Aku tak sebut awal. Senator ke, ahli parlimen ke, wakil rakyat ke, Perdana Menteri ke, Esko, balik awal belaka macam ni. Tak boleh tolong. Yang boleh tolong amalan kita masa kita hidup. Kalau kita duduk belah orang agama, selamat dalam kubur. Kita duduk belah orang lawan agama, memang tak selamat dulu kini selamanya. Kaya lagu mana pun. Rasa kata kelas tua kapung, bakarlah kubur acul bu. Bapak Maharaja. Rasa kata kelas 300 setengah sebulan hilang. Korung. Harta dia dak buat nak pikul. Kela dak muat. Acul bu kena godang dalam kubur. Dia nak taat pada beragama ni. Suara kedua-duanya seperti guruh. Suara macam guruh. Cerita sama dalam banyak hadis. Maknanya suara kuat lah.
Suara guruh, suara kuat. Bukan guruh tu suara dia, tapi suara dia kuat macam guruh. Dah siapa dia suara macam guruh? Takutlah kita dah lah hitam beletung, mata biru, belalak pula suara macam guruh. Oh takut. Ni cerita-cerita tu, bukan cerita Atu Iman. Hak filem keri tayangan gambar belayar tu dak gerak tu. Atu Iman kabu. Hak ni cerita tu. Sekali seorang mari, tak kira siapa-siapa pun. Yang dia tak mari, orang 3 golongan. Yang pertama, orang gila. Orang gila ada. Gila daripada awal lah, turunan gila. Faham? Gila hak kotor, ikat syaitan tekak, siku pakai stocking, kaki ikat tali kopiah, pergi mari tidur lala baru. Kita tengok siang je. Tak kena tu, muka laki dak dia tu. Tu gelengan marfu'ul qalam, yang diangkat qalam daripada catatan amalan. Budak-budak cek mati dak dalam balik. Tak ada ngesek dalam kubur. Dia tak ada ngesek. Lepas tu golongan para nabi dan syuhada. Tak ada muka laki mari, tak ada mari kepada orang mati syahid. Sesek Palestin, ceceng, sesek Afghanistan perang dengan mereka laknatullah. Kita kena ngosek. Suara macam guruh kalau ditanya kita. Dan kedua, matanya seperti kilat, maksudnya mengeluarkan api. Mata macam kilat, tubik api kot mata. Oh, takut kalau mai tanya gitu. Maka masuklah keduanya kepada pihaknya mayat, kepada pihak kepala mayat. Maka berkata sembahyangnya, janganlah kamu datang kepada pihakku, kerana banyak dia mayat sembahyang malam dan siang, kerana takut daripada ini tempatlah. Dari datang malaikat munkar nakir daripada pihak kepala. Maka jawablah pihak kepalanya, kata, mu jangan datang ke sini. Mayat ni masih hidup, banyak tunduk sujud kepada Tuhanmu siang dan malam. Batu semayang jaga. Semayang jaga. Mu nak kaya, mu nak berhibur, mu nak sokang, mu nak galak, semayang dulu nombor 1. Tak ada semayang balik awal. Sama dengan George Bush, mampu kerah bodoh gitu. Mu anak tu imam ke, mu anak ustaz, mu anak tuan guru, tak ada semayang balik awal. Kita balik tadi daripada sini, mari dah di dah buluh. Tulang orang pang Madrid lalu depan Maidin. Penuh depan Maidin tu, kereta memang tak muat parking. Beribu-ribu orang duduk jalan. Ni umat Terengganu yang terbaru sekarang, cukup canggih. Berjemaah dalam Maidin belaka. Ni Maidin tu bahasa orang putih. Mai tu makna aku ataupun ku. Din tu bahasa Arab. Makna agama. Maidin makna agamaku. Kita tak faham. Agamaku. Tengok ni agama aku ni. Duduklah kedai orang Panggarik. Beribu-ribu orang. Kereta lebih daripada 500 buah ni. Tengah orang Bang Maghrib. Tulang kita lalu ni. Kita ramah dah, tapi malam ni paling ramai. Berbetulan pula dengan hari ni hari nak. Hari raya besar ini. Nye ada, lukuih ada. Tapanya duduk dalam Maidin tengah Maghrib. Ni cerita ni. Cerita rakyat Terengganu. Tak ada dah imam yang ada bestari. Tak ada semayang, tak ada haji, tak ada zakat, tak ada apa. Ratik tak jadi apa. Tak usah 7 malam, 7,000 malam. Tak jadi apa. Dia nak ada tak semayang, biar tak pasyak pun. Biar lewat-lewat sikit pun. Biar Fatihah letak buka pun. Ada juga semayang. Sekurang-kurangnya semayangnya tidak sah kerana bacaannya reyok repang. Tetapi dia ada pahala tunduk, nak sujud juga pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Walaupun dia tak comel, sujud rokok dia tak macam para ulama', tak macam orang yang dekat pandai, yang ada ilmu, tapi dia diberi juga pahala atas niat. Dia nak melunaskan hutang dia 5 kali sehari tunduk kepada Allah. Awak tak ada langsung, balik awal tu. Menteri tak semayang, jadi ayam panggang.
pusing terus dalam api neraka. Tak usah kata orang kampung. Nah, bapak menteri dak semayang, Tuhan bubuh dalam api neraka. Tak usah kata hak nyadaknya, hak goteh basikal kera duduk atas tenda. Faham? Lebih daripada nerakanya bubuh. Semayang. As-salatu imaduddin. Semayang tiang agama. Faman tarakaha faqad hadamadin. Barang siapa tinggal semayang, maka dia telah meruntuhkan agama dia. Orang dak semayang, tak ada agama. Dak kira siapa-siapa pun, dak semayang, tak ada agama. Dah kalau orang yang dak semayang jadi calon, gua ni kira pula. Tok imam tukang pakah, tok imam sokong pula orang yang butuh agama. Ngentuk tok imam jadi ayang celup tepung lagi. Tak ada kira. Akhirat tak ada main dah macam dunia. Dunia samang. JPJ RM300. Dikah kan? Makpik, grafik, 100. Kalau kabel 50. Kalau sekolah, watang, 3 watang. Kalau di rumah, hukumannya katak ngecatong, kepala. Kalau babi. Akhirat tak main gitu. Akhirat main bakar ngapi. Bakar ngapi, masuk besi kok lubur, tubik kok mulut. Masuk besi kok mulut, tubik kok lubur. Tangan kanan tebuk dada, rodok, tubik kok belakang. Terik senjak kok belakang, ikat atas kok tangan. Patu banggang atas api. Tu mainan akhirat. Dia tak main macam kita ni. Ada jaga dunia buat kita. Tangan ikat kok belakang, kita ingat ikat gini. Dah, tangan ni Tuhan ambil, tebuk dada ni. Lepas tu terik kok belakang, berlipat gitu. Ikat kok atas ni pula, atas kok. Kaki ni lipat kok belakang, ikat atas. Geluling duduk dalam api. Balik teh lu ikat kaki tak balik. Haji ikat kaki ni buat atas kok. Ikat kata RM5. Minggu depan ke. Jadi gini tu. Mana sakit. Tu cerita akhirat. Wa'lamu annallaha syadidul iqab. Hendaklah kamu reti bahasa bahawasanya balasan Allah bukan calang-calang di hari akhirat, tetapi syadidul iqab, yang sangat-sangat seksa. Dah bagi khabar dak reti dah. Turun Taurat, Injil, Zabur, last kali Quran. 6,000 lebih ayat. 500 daripadanya tentang haram dan halal. Jangan buat gini, kena buat gini. Tak ada. Boleh sakit lagi. Boleh sakit. Sepah penyakit, boleh sakit. Tak semayang, dia tak boleh jadi segala-gala ni. Tak boleh jadi wakil rakyat, tak boleh jadi Perdana Menteri, tak boleh jadi esko, tak boleh jadi Tok Imam. Kalau tak semayang. Tak boleh jadi wali nikah, tak boleh jadi saksi nikah, tak boleh jadi saksi jual beli, saksi hudud, apatah lagi. Tak boleh berlaku. Kalau buang zakat, kena beri orang semayang dulu. Lah sekali ada lebih baru boleh kewi ke hadak semayang. Mana hina benar orang yang tak semayang. Dalam kitab fiqh kata kalau kita ada air semata, kita nak ambil wuduk. Kita minum air tu. Padahal kita nak ambil wuduk boleh. Kita tak harga mana kita tayamum. Kita cadang nak buat minum. Tak sah tayamum kita. Kerana kita ada air semata. Kita kena berwuduk dulu. Melainkan dalam keadaan kemarau yang tidak ada air dah, maka air itu baru sah kita simpan untuk berbuat wuduk, untuk minum, dan kita bertayamum dalam keadaan ada air. Tetapi bila kita berjalan, kita berjumpa dengan anjing yang sangat dahaga. Ulama-ulama sepakat mengatakan, maka kita beri air sebotol yang sepatutnya boleh buat wuduk, kita beri minum ke anjing. Kita pun tayamum lah. Kerana air sebotol tadi kita beri minum ke anjing, sah tayamum kita. Kerana air sebotol kita beri minum kepada anjing yang sangat dahaga. Padahal anjing binatang mughallazah, hina di sisi mata manusia. Di sisi syariatnya berat. Mughallazah ni makna berat sangat najis ni. Tapi kalau kita ada air, kita beri minum ke dia, kita bertayamum, sah tayamum kita. Kemudian kita berjalan pula, kita ada sebotol lagi air, kita jumpa dengan orang tak semayang, dia dahaga sangat, minta air, kita beri ke dia. Hak patut kita wuduk. Orang tak semayang minum air kita tayamum, tak sah, kerana haram bagi orang yang tak semayang minum air, padahal air itu kita nak guna untuk berwuduk. Ni baru dalam bab kitab fiqh.
Bukan bak api neraka, bak alam akhirat, bak tayamum baru. Bukan mana kita rakoh. Nak jumpa dengan orang tak semayang tak boleh wi air. Kalau kita wi air tayamum tak sah. Faham? Mana hilangnya? Dalam ni berebu orang pakoh. Muka tak semayang tu. Muka landung tu muka. Molek-molek ada Tok Imam, Tok Bila, Ustaz rebah belaka dengan sebab janji-janji wang ringgit. Bodohnya manusia ni tak faham sejarah perjuangan para nabi. Para nabi tidak pernah menjanjikan dengan ekonomi dan wang ringgit. Para nabi daripada zaman Nabi Adam sampai kepada Nabi Muhammad alaihimussalatu wassalam, semuanya menjanjikan dengan balasan syurga di akhirat nanti. Masalah keduniaan, masalah kepandaian kita masing-masing. Dah. Jangan datang kepada pihakku kerana banyak dia semayang siang dan malam, kerana takut daripada ini tempat. Batulah kita tunaikan ibadah ketaatan kepada Allah supaya kita ni selamat daripada kesusahan akhirat. Tak apa kita niat lagu tu. Nah, maka lalu masuk keduanya malaikat pihak kaki pula, maka berkata dua kakinya. Seperti demikian itu juga melarang itu kerana sungguhnya telah ada ia kaki berjalan kepada berjemaah kerana takut daripada tempat ini, daripada ini tempatlah. Kemudian datang malaikat Munkar Nakir lepakuk kepala dak gamok nak mari kerana kepala itu tunduk kepada Allah 5 kali sehari. Mari pula kok pihak kaki, maka pihak kaki pula berkata kepada malaikat Munkar wa Nakir, dosa mari kok pihak kaki-kaki inilah yang berjalan pergi ke surau masjid itu. Pergi semayang jemaah, semayang berjemaah, pergi kat orang ngajar, kat orang ceramah, kat orang dengar. Nah, maka selamat. Maka kalau kita kaki kita pergi tempat ngaruk, apakah tak selamat dah mari ikut kaki. Time maghrib dengan isteri orang duduk dalam surau, dia duduk dapur. Tahu tak dapur? Stadium Sultan Ismail Nazaruddin Shah, konsep dapur. Tepi nyala 2-13 ekor orang mari penyanyi daripada Kuala Lumpur ni, Kuala ni tepat tubik lumpur. Faham? Kuala Lumpur mana tepat tubik lumpur. Hak kota-kota saja. Wak mari lumpur tu 2-3 lori wak di sini simbah sini. Habis masuk belum garis. Tengok konsep. Itu masalahnya. Orang suruh beri kaki molek-molek, ada suruh pergi surau, pergi masjid, pergi tengok orang joget. Hak tua nak mampu pun pergi juga. Hak muda tak usah kira lah. Memang jenis dia berakhir dah hiburan. Hak tua bulu kening tak ada sorak warna hitam, pergi juga. Anak awak guana ke dia. Atu panggil ramai dalam radio, atu panggil tuan-tuan adik kakak mocik-pocik, jangan lupa malam ini konsert dapur. Habis tu gong. Hak dalam negong tu bik. Rupu-rupu hubah benar tak ada air. Apa juga nyadak selit celah stadium gitu. Mujur dah air dengan beruk-beruk. Dah nak kan minat punya pasal. Atas masing-masing dan Tuhan tutup mata hati Tok Imam sokong orang zalim. Betul tak? Ambo tak berani nak jawab. Macam orang puas dulu. Kalau Tuhan buka hati, mak rempik sokong Tok Guru. Betul tak? Tak apa. Ini masalah hati. Ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dini. Doakan selalu, wahai Tuhanku yang boleh pusing hati manusia, tetapkan hati aku bersama agamamu. Tok Imam pula dah boleh sokong orang zalim. Tok Bila paling ahli-ahli. Lalu masuk keduanya pula ke pihak kanan, maka berkata sedekah seperti demikian itu juga melarangkan. Lalu masuk pula ke sebelah kiri, maka berkata pula puasa banyak benar mayat ini lapar dan dahaga kerana takut daripada ini tempatlah. Jadi mari ikut kanan, sedekah ada. Sedekah tolong menjadi dinding daripada datangnya malaikat Munkar Nakir. Kita ada sedekah tak? Ada, alhamdulillah.
perbanyakkan sedekah. Sedekah ni pelik sikit. Bila kita sedekah, pahala banyak Tuhan tambah. Yakin tak yakin, kena yakin. Nah, kita yakin sudah. Tak perlu tok nenek moyang kita hak mati mari kabar kita tak payah. Cukup dengan turun kitab bahawasanya dengan bersedekah menambah berkatkan lagi segala harta benda kita. Nampak? Innallaha yurbis sadaqat. Sesungguhnya Allah mengsuburkan harta dengan sebab kita bersedekah. Nampak je kalau 10 ya, 5 ya, tinggal 5 dak Tuhan tambah kod lain. Kadang-kadang Tuhan tak tambah kod piti, Tuhan tambah omong. Umur Tuhan tambah. Sepatutnya pada sisi dalam Lauh Mahfuz hari itu tertulis umur kita 45. Tapi suka sedekah jadi 65. Ini boleh berlaku. Nabi cerita pada para sahabat ni. Nak 20 tahun tambah. Dengan sebab sedekah 5 riyal. Tambah 20 tahun. Oh no. Juta kita nak. Tambah setahun. Malaikat mari dia main nak mati dah ni. Tang ni. Malaikat bayar juta lah. Kalau bayar juta tahan setahun ni. Ginilah mari tak aku nak pisau dulu cari piti. Memang kita nak bayar. Apatah lagi kita tak tahu di mana berapa banyak Tuhan tambah keberkatan umur kita. Tapi sedekah pada tempat yang selayaknya. Sedekah anak yatim, sedekah orang susah, sedekah surah masjid. Sedekah untuk perjuangan umat Islam. Jangan sedekah orang garuk. Derma untuk lawan bola, piala tomah lah, apalah mengaruk ngabang tadi. Tu bukan tu, untuk bagian galak tu. Sedekah untuk perkembangan agama Islam dan barang yang berkaitan dengan agama. Mari ikut kiri pula puasa ada. Maka tiba-tiba jagalah mayat itu seperti jaga yang tidur jendera. Lalu berkata ia mayat kepada 2 malaikat itu, apalah kamu kehendak daripada aku? Maka bila diceritakan dalam hadis yang panjang reka-reka ni, jagalah mayat ni. Jaga mayat ni Nabi kata macam jaga daripada tidur hak jenera. Tidur jenera ni makna tidur sedap lah. Mana tidur puas. Tidur puas ni orang jaga kau. Tidur tengah tidur sedap. Bangun tu dia tengok 2 malaikat muka laki, dah kejut sikit. Ini orang tua. Ini orang tua. Dia tanya pula malaikat muka laki, mu nak apa daripada aku? Bahasa kabar samadah pertuturan dalam kubur alam barzakh menurut pendapat jumhur ulama bahasa Arab. Tapi terjemah dalam kitab Syekh Qadir ni bahasa Melayu lah. Apa kamu hendak daripada aku, kata mayat ni kepada muka laki. Ni terjemah. Kalau kita mengajar di ulu keluarga, mu nak pundai ni. Tanyanya mayat kepada malaikat. Tapi semua Jepun, Hong Kong, Maldives ke, Afrika ke, Sweden ke, Jerman ke, cakap Arab dalam kubur. Walaupun tak rajin sekolah Arab, cakap Arab. Bahasa alam barzakh, bahasa akhirat, bahasa Arab. Lalu jawab kedua malaikat, kami kehendak akan tauhid. Kami nak kalimah tauhid. Maka mengucap mayat itu akan kalimah yang pertama, asyhadu an la ilaha illallah. Maka berkata keduanya, apalah engkau nak kata pada Muhammad? Maka mengucap ia akan kalimah yang kedua, iaitu wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Maka berkatalah 2 malaikat itu, hidup engkau dengan beriman dan mati engkau pun dengan beriman. Beginilah hal mayat-mayat yang baik. Allahumma ja'alna minhum. Kita doakan kepada Allah, sertakan kita dalam golongan mayat yang seperti ini. Yang mari kok kepala ada dinding, kok tangan ada dinding, kok kaki ada dinding. Akhirnya dapat menjawab sebagaimana yang Nabi cerita. Bila tanyanya para malaikat, apa benda ni? Tentang kalimah tauhid, mayat dapat jawab, ni yang kita nak. Biarlah. Kalau tak senang dunia pun sekalipun, tapi dapat jawab akhirat, ni yang paling penting.
Memang kita nak senang dunia, senang akhirat. Tapi kalau saja Tuhan nak beri, kita tak mau senang dunia, susah akhirat. Kita nak senang akhirat, susah dunia. Susah dunia ni habis-habis lama 60 tahun, mampu kerah. Habis cerita. Hak lama sikit 80. Tu pun ngaruk ngabang sekali dah. Nak lek pakai luar dulu, baru masuk lek jual lalang lek luar. Dah ingat dah. Biasa 60 70 nampak? Nabi kata dah kan umar umat aku ni baina sitin wa sab'in, antara 60 sampai 70. Hak balik lah. Nah, zaman Nabi Nuh lain, umur 670. Nah, zaman Nabi Adam 1400, 1200 umur. Nah, zaman Nabi Nuh tu kalau awet 300 setengah umur. Dak nikah dia anak dara. 400 orang masuk Minang. Nah, 900 KO terus. Nah, kita 60 senyap, 62 senyap. Nolak 48 senyap terus. Nah, baru ni 5 orang muda dak senyap, muda dak senyap. Nak gantung poster rumah peropok. Peropok waktu beg senapan batang. Tak? Tak dengar cerita? Dia nak gantung bendera depan rumah peropok. Peropok waktu beg senapan berapok semua. Ada dengar cerita tak? Ada? Ada tak apa ingat ke nawak? Nak orang cerita. Tak tahu peropok mana, orang kabar kita peropok. Main nak tembak orang, kis jara. Kawan tu cari pasal. Main depan rumah tu nak tebeng. Tapi kena banyak sabar lah musim-musim gini. Musim raya. Banyak ngecung kayak budak-budak. Lepang-lepang nak orang ni musim raya, habis raya dak ni raya kat ni. Dia tak ada ngecung, dia panggil bodera depan rumah. Kan? Hak tukang pasang tera dia duk fikir nak pasang kat mana sakit hati kan. Jahat juga tukang pasang bong. Kat lapang ni tak gibuh. Nak buh depan mau kepala haliang tu. Kawan tu pula hak jenis telang tiang tera tu. Kalau telang peh dia tahan je ke tabel depan. Kalau kita waktu beli napang ada pesegang, waktu beli pesegang panas lang. Tapi sabarlah musim gini musim raya-raya ni nak buat mana. Kalau duduk depan pintu depan perok lah betul. Tak ada apa-apa, dera saja ibu. Tak ada masalah. Jadi lawa pula rumah kita ada dera. Adapun mayat yang jahat naudzubillah. Mayat hak jahat kepala haliang. Maka sehabis-habislah membuat huduh oleh dua malaikat itu kepada mereka itu. Tiada sempat dicerita di sini, panjang cerita. Kalau mayat yang huduh, mari ikut kepala, ia selalu kepala tidak tunduk sujud kepada Allah. Ramai duduk semayang terus. Batu kita pesanlah budak-budak muda ni semayang. Biarlah nak minat motosikal pun. Semayang. Mari dengar. Tak boleh banyak kali, 2 kali seminggu tak apa. Mak rempik mari dengar. Lepas pada pas dengar pergi belum boleh pula. Nak suruh dia berhenti terus mana boleh. Darah daging dia dah. Kalau kita seperang dalam dada dia X-ray, jatuh dia macam spoket tu. Payah nak tinggal dah. Mari dengar cek. Kaki-kaki duduk main kereta tu tak mari semayang. Naik kereta main lah. Dah hilang pula kereta buka tu imam tak apa. Lepas tu goreng pula. Mari dengar dulu. Sebab apa? Nak betul akidah kita. Mak empik pun nak masuk surga kau. Mak empik pun kita tak boleh masuk neraka kau. Tauhid we jadi comel. Ahli kaki bola, kaki main pun nak we jadi kemah tauhid belaka. Semua nak we jadi selamat. Tauhid nombor 1, nombor 2 syariat halal dan haram. Mari dengarlah, mari semayang. Jadi kalau jahat duduk di dalam dunia susah selalu dah. Masalah sekarang kita ni tak terbuka lagi. Dengar dah kadang-kadang tak terbuka. Tengok jalan yang benar nampak tak molek. Tengok jalan tak molek duk berasa betul. Kenapa? Kerana daripada dalam diri kita sendiri. Pasal apa kita kadang-kadang kita tengok orang semayang 5 waktu, ustaz dah, tu imam dah, tapi duduk black out dengan orang-orang yang
melakukan kezoliman. Duduk bermulia, duduk hormat sangat kepada pemerintah-pemerintah, pihak-pihak berkuasa yang melakukan kezoliman. Kerana hati kita tidak jujur kepada Allah, hati kita nak kepada dunia semata-mata, maka Allah jadikan kita nampak yang batil sebagai hak, yang hak sebagai batil. Kita nak yang benar, biar Tuhan beri nampak benar, yang salah biar nampak salah. Walaupun pak kita sendiri, kalau salah perbuatan kita tak boleh ikut. Kita semayang jemaah, tu imam pak kita, ayah kita, bapa kandung kita, yang bela kita susah payah daripada kecil, tetapi bila semayang subuh dia naik juga 3 rakaat, kita sebagai anak kandung haram ikut juga, wajib mufarakah. Faham lagi? Dalam bab ni tak boleh ikut, dalam bab tu boleh ikut kerana dia pak aku kasih pada pak aku. Tapi dah pak aku sendiri pun semayang subuh 3 rakaat, aku wajib kena niat mufarakah. Begitu juga kalau pemimpin buat barang salah, kita jangan ikut. Jangan turut. Kita hanya turut kata wa ulil amri minkum. Ini kalau perkara yang tak salah pada agama, iaitu tak bercanggah dengan Al-Quran dan hadis, wajib kita taat kepada pemimpin. Dalam maknanya peraturan undang-undang jalan raya kerajaan buat, tak boleh, kita wajib taat kerana tak canggah dengan peraturan Al-Quran dan hadis. Tetapi dalam peraturan jinayah, orang zina pakai bayar pitih, orang curi pakai bayar pitih, tak pakai potong tangan, hak tu kita tak boleh taat. Jangan taat dalam perkara yang bercanggah dengan agama, dengan Al-Quran dan hadis. Jadi dikata sini sapat banyaknya cerita tentang orang jahat alam barzakh. Dan kemudian daripada soal itu, pulanglah mayat itu kepada kesenangan, kalau-kalau ianya daripada yang baik-baik, atau kepada kesusahan dan seksa kalau-kalau ianya daripada yang jahat. Mayat yang jahat tepat jahat, mayat yang baik tepat baik. Baik lagu mana? Baik pada sisi ukuran kompas agama, bukan ukuran mata masyarakat. Masyarakat kita tidak tepat mengukur sesuatu sekarang ini, kerana masyarakat kita kehilangan kompas. Orang kata baik pada hadap semayang, Quran kata jahat, hadis kata mal'unah, kena laknat. Tapi oleh kerana dia ni suka menderma di kalangan masyarakat, masyarakat anggap dia sebagai orang baik. Tak benar tanggapan seperti itu. Kita kena balik pada kompas Quran hadis. Quran kata jahat, jahatlah, walaupun orang beri hadiah dia sebagai macam-macam hadiah. Ukuran yang sebenar, ukuran agama. Kita datang daripada Allah, kita balik kepada Allah, maka kita wajib taat pada peraturan Allah dalam hidup dunia. Kita bukan balik jumpa dengan raja lagi, kita tak balik jumpa dengan esko, kita tak balik jumpa dengan menteri. Kita balik wa inna ilaihi raji'un, dan kita semua kepada Tuhan juga kita kembali, untuk dihadapkan seorang demi seorang di hadapan Allah. Syahadah dia kata, sehingga nyata dibangkitkan badan-badan dan dikahwinkan dia dengan nyawa-nyawa pula. Jadi duduklah dalam keadaan azab ataupun nikmat di alam barzakh mengikut keadaan mayat. Kalau kita renung keadaan diri kita, kita tafakur gamuk-gamuknya kita susah dalam kubur, kerana kita banyak dosa kepada Allah. Dosa mata, dosa telinga, dosa mulut, dosa hati, dosa kaki, dosa tangan. Banyaknya dosa kita kepada Allah. Kita taubatlah segera, kita minta ampun kepada Allah. Bab ni tak ada orang boleh beri pelepasan. JPJ tak boleh tolong, hospital besar tak boleh tolong. Yang di Pertuan Agong tak boleh tolong dalam bab dosa. Tok Imam tak boleh tolong, mak beranak kita tak boleh tolong. Kita akulah di hadapan Allah, kita banyak salah. Kita nak balik kepada Allah dalam keadaan banyak dosa, tetapi Allah terima taubat kita sehingga kita bertemu di akhirat nanti dengan Allah. Allah telah habiskan dosa kita. Sebab tu kalau Tuhan beri susah dulu learning kepada kita, jangan marah. Mungkin Tuhan nak kafarah dosa kita. Tuhan tak muazab kita akhirat kayak gini. Kita zaman muda kita tak ingat. Bukan kita baru daripada kecil kita duduk ni masjid kita yang baru ni. Baru ceh ni main masjid ni. Zaman duduk dalam basarang kulit itu tak ingat.
Nah, bukan kata depan kali duduk, dalam gendang tu duduk. Nah. Nah, lambat dengar wayang kulit ada lalu makan nasi depan pasar tu. Jamal main rodak gitu. Jamal main patah seminggu tidur patah. Nah, wak turun daunnya, atak wak turun, wak umur patah tak ingat. Nah, banyaknya kita lara kepada Allah. Dan sekarang ni kita kira-kira memang banyak lara daripada taat. Kita harap-harap juga, nak juga dapat kasihan belah Allah. Kita nak selamat di alam barzah. Biar sesak, biar susah sekejap di atas dunia, tapi kita tak mau susah walau sedikit pun di alam akhirat. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Kita ada beberapa soalan. Soalan, jika keluar negara kerana urusan kerja, selama seminggu berapa hari kan layak untuk semayang jamak dan qasar? Yang kedua, jika perjalanan keluar negara mengambil masa 6 jam bermula 1 pagi hingga 6 pagi. Waktu subuh yang manakah perlu diikut? Adakah waktu di Malaysia 6.15 atau waktu luar negara 4.15? Adakah haram bermain gitar untuk kepuasan diri dan juga adakah haram duit yang menghasilkan lagu memuji Tuhan tapi diberikan kepada kumpulan rock metal untuk didendangkan? Niat pencipta ini adalah untuk berdakwah kepada mak-mak rock ini. Kalau bagi lagi ni kat kumpulan nasyid, dia orang tahu minat nak dengar, dia orang tak minat nak dengar kerana kurang kena dengan jiwa mereka. Apakah boleh kita guna pendekatan ini? Ni bila? Apa hukum ambil upah cetek bendera UMNO? Mana pun soalan. Apakah hukumnya jika kita dah undi mana-mana parti? Baik. Soalan yang pertama, jika keluar negara kerana urusan kerja selama seminggu, berapa hari layak untuk semayang jamak dan qasar? Dia tak kira keluar negara atau dalam negara. Bila kita keluar daripada mukim, bermusafir lah kepada destinasi kita yang lebih daripada 56 batu lebih kurang. Sama ada 56 batu itu telah pun luar negara atau masih dalam negeri, dikira kita sebagai seorang musafir. Saya ingat kaedah, mesti destinasi kita 56 batu ke atas. Nah, baik, lama mana katakan kita nak pergi satu tempat, lama mana kita nak duduk tempat tu? Contoh kita lah, katakan sini luar negara, Jakarta lah, nak pergi di Jakarta. Baik, kita nak pergi lama mana di Jakarta? Kita nak duduk di sana selama 3 hari sahaja, kemudian balik ke sini 3 hari 3 malam nak duduk di sana, termasuk hari Sabtu lah. Hari Sabtu tak kira. Hari lepas Sabtu tu 3 hari 3 malam nak duduk. Kalau begitulah niat kita daripada mula perjalanan sampai di Jakarta tu 3 hari 3 malam boleh jamak qasar. Jadi boleh jamak qasar dalam perjalanan, duduk di sana 3 hari 3 malam, dan dalam perjalanan balik. Tu boleh jamak qasar. Tapi kalau kita niat nak singgah, nak duduk di Jakarta ni selama 4 hari dan ke atas. Tahan lagi 4 hari dan ke atas. Ke atas tu kabar lah berapa tu, 5 hari 5 tahun nak seumur hidup. 4 hari ke atas. Bila kita sampai saja di Jakarta, maka kita hilang nama musafir, dapat nama mukim. Kerana musafir yang nak singgah di satu tempat selama 4 hari sekurang-kurangnya, maka dia dapat nama mukim bila singgah di situ. Maka orang mukim haram jamak dan qasar. Jadi bila dia nak duduk di Jakarta 4 hari dan ke atas, dalam perjalanan boleh jamak qasar. Sampai di Jakarta tempat dia nak bermukim, haram jamak qasar. Bila dia dalam perjalanan balik, boleh jamak qasar balik. Tak nak gitu?
Soalan seterusnya, jika perjalanan keluar negara mengambil masa 6 jam bermula 1 pagi hingga 6 pagi, waktu subuh yang manakah perlu diikut? Adakah waktu Malaysia 6.15 atau waktu luar negara? Sembahyang hendaklah dilakukan pada negara mana yang kita berada, mengikut waktu negara tersebut. Faham? Macam kita pergi ke Mekah, nak pergi kita naik ke Mekah, nak kita tolak di Kuala Lumpur pukul 2 pagi. Pukul 2 pagi. Katakan atau pukul 3 pagi. Kita sampai di baru nak subuh. Sepatutnya lebih pada subuh dah lah. Nah, kita naik kapal terbang berapa jam? 5 jam lah. 5 jam tikah. 5 jam sepatutnya dah. Kalau tolak pukul 3 campur 5 berapa dah? Pukul 8 dah lah. Ni baru pukul 4.30. Sebab dia kira mengejar matahari. Dia ke arah barat ni dia jadi mundur sikit. Jadi dikira waktu di sana. Bukan waktu kita. Kita duduk pada bumi mana? Pada bumi mana kita duduk, maka kita kira waktu subuh di situ. Jadi kalau di situ tak nampak fajar lagi, kita duduk dalam kapal terbang tu, tak ada lagi lah waktu subuh bagi kita. Ini pada masalah yang kapal terbang tu duduk pada tahap yang memang boleh dikira duduk pada bumi mana, kerana rendah 30,000 kaki, 35,000 kaki, biasanya rendah lagi lah, dikira duduk atas bumi negeri itu lagi. Tapi kalau naik di atas angkasa, tak ada dikira bumi dah. Maka dikira dengan istihad, dengan tolak waktu. Umpamanya subuh, dia tak ada subuh sama dah, dia matahari suku dah dengan bulan suku. Kalau waktu memang tak ada bumi dah. Waktu dipikir pakai tolak subuh daripada zuhur berapa jam? 7 jam. Lepas subuh buat 7 jam, buat zuhur pula. Zuhur nak jumpa kasar biasa berapa jam? 3 jam. Lepas 3 jam semayang kasar pula. Musim gitulah mengikut waktu 24 jam. Tapi kalau jenis terbang kau atas bumi ni, siapa aku bumi mana? Bumi Indonesia, bumi tu kau apa? Contoh siang nak nampak senang semayang maghrib. Siang kita jalan, kalau maghrib nampak matahari. Kapal terbang dia ada tikar. Bukan lori biskut. Dia tak ada tikar. Dia ada tikar, nampak matahari. Lagi nampak matahari bulatan tu duduk di atas lagi. Tak maghrib gitu. Faham tak? Walaupun tengok jam kita hot jam ni pukul 8.30. Tapi kita duduk di Abu Dhabi tu, di angkasa Abu Dhabi katakan. Matahari tinggi lagi, setengah jam baru tenggelam. Tak boleh kita sembahyang maghrib. Kita terbang lagi nak menuju ke London. Sampai dekat padang Mesir, matahari pun tenggelam di kaki langit. Situ sembahyang maghrib. Nampak angin? Mengikut bumi yang kita lalui. Mudah ya. Tapi orang ni tak tahu naik dia. Kapal selam ke benda tak tahu. Masalah main gitar untuk kepuasan ni khabar sama-sama dah. Masalah muzik ni ada beberapa alat yang berlaku khilaf di kalangan ulama. Kita tak boleh nak buka sangat masalah-masalah seperti ini. Kalau nak khabar semua barang-barang khilaf gini, kau galak main ada. Ada pendapat, memang ada pendapat yang mengatakan harus orang yang jenis jaga semayang, orang yang jenis pergi dengar sama kuliah, orang yang tak leka daripada hak fardu, kemudian dia ambil alat muzik ni sekadar hiburan, sekali dua main, bukan untuk menghiburkan orang sampai lupa diri, tak, untuk hilangkan penat lelah dia saja je. Tu ada pendapat yang mengatakan begitu. Tapi adakah kita main muzik sampai tangga tu? Orang ngajar pergi ke tak? Semayang 5 waktu jaga ke tak? Main pula sampai hilang lupa-lupa diri. Takut jadi begitu. Jadi kalau buka-buka sangat masalah ni, takut jadi mengarut. Dalam keadaan wakil yang berlaku sekarang ini, kita tak suka nak banyak sangat royak tentang keharusan masalah-masalah muzik, kerana budak-budak muda tengah gila sangat ni. Jadi syiadul zara'i kita tutup dulu. Pintu-pintu yang mengatakan harus ni kita sepik sikit. Itu maksud dia. Sebab bila kita kata boleh, tak salah kata boleh lagi. Jeng semua gong bergang atau gong bergang, dengar dah siji kata boleh. Punah jahanam pula. Maknanya atas kau kata boleh tu kelas-kelas tu imam yang main kata. Hak jenis semayang 5 waktu dah. Kelas-kelas tu bila boleh main derang. Jenis maknanya main tak lara. Kalau budak-budak muda kita wi patwa haru kok takut jadi lara, jadi apa? Ada kau yang mengatakan barang-barang khilaf. Jadi kalau hak jenis jaga waktu 5 waktu sembahyang, jaga segala benda-benda hak wajib, jangan main berdoa-doa lalu,
Jangan siapa nak hiburkan orang lain. Hiburan bukan nak hiburkan orang lain. Hiburan nak menghilangkan penat kita saja. Kalau menghiburkan orang lain pula, tak jadi hiburan lagu tu. Nah, tu jadi artis. Nah, gitu. Kemudian hak ni dia kata dia buat lagu-lagu yang berbentuk dakwah lah. Sebut nama Tuhan apa semua. Lepas tu dia jual lagu ni kepada kepulang-kepulang rock pula. Sampai jadi musik ketang habis. Tak boleh dakwah secara lagu tu. Daripada dulu sampai sekarang, dakwah ni ulama-ulama kau. Ulama-ulama, cuma pendekatan ulama-ulama nak mendekati golongan-golongan rockers seperti inilah. Perlu maknanya ditekankan. Perubahan-perubahan pendekatan dia kena luas sikit skop dia. Nah, caranya da'i daripada dulu sampai sekarang. Tak jadi juga dengan lagu. Tengok nasyid ya. Dulu keluar satu kumpulan nasyid, dua kumpulan nasyid, kami berdakwah melalui lagu. Lalah cari makan untuk lagu belaka. Nah, cari makan belaka jadi. Akhirnya seorang demi seorang yang warak sikit, dia tinggal kumpulan nasyid. Nah, bila orang interview dia kata apa? Tak jadi dakwah melalui lagu. Jadi lara juga. Jadi berhibur juga. Nah, dengan dia hadir sama 4 orang bahan laga, hadir sama hak kumpulan nasyid di Genting Highland bersama dengan arti-arti hak soyak rabuk habis. Kerana nak meraikan orang atas alasan dakwah, tak boleh lagu tu. Nah, tetapi kitalah mendekati golongan-golongan yang pemuzik seperti ini. Nah, jangan kita pula dulu. Nah, dalam medan taklim tak apa kita sebut keburukan, tapi bila di luar kita kena mendekati. Macam Hasan Al-Banna rahimahullahu ta'ala. Dia pergi ke Kelak Malang. Dia dak wi lagu Kelak Malang. Nah, dia hadir betul Kelak Malang kat orang Minarak dia pergi Hasan Al-Banna. Nah, tokoh ikhwan. Dia pergi tempat orang dansa, tempat orang maknanya berjoget bertuit, tempat orang lupa Tuhan. Nah, dia pergi seorang demi seorang menyampaikan salam, menyampaikan Islam seorang demi seorang. Nah, walaupun kejayaannya tidak banyak, tapi ada juga kejayaannya. Nah, sebab apa? Sebab Hasan Al-Banna bukan Rasulullah. Rasulullah pun ada Tuhan yang Tuhan tak benar dua beri hidayah. Pak saudara Nabi ni dia tak boleh nak dakwah. Nah, apatah lagi Hasan Al-Banna ni cara yang terbaik. Nah, mendekati golongan-golongan jahiliah, bukan cara kita jadi jahiliah. Tak. Melainkan benda tu tak salah. Barulah golongan-golongan maknanya da'i boleh serta sama kalau barang tak salah. Nah, macam maidang boleh. Nah, orang lagu maidang, lepas tu tuk guru maidang kata, tak apa maidang barang tak haram. Tak, tujuan dakwah. Tapi kalau barang lagu tak boleh, barang salah. Nah, barang judi tak boleh. Ustaz ikan ekor, niat mendekati kaki ekor. Mana boleh? Dah senyap, nyanda barang 500 ustaz. Nah, tak jadi lagu tu. Jadi janganlah guna alasan ini untuk berdakwah. Tak, banyak cara lagi. Soalan yang terakhir, apa hukum kita ambil upah tampal bendera UMNO? Kemudian apa hukum jika kita tak undi mana-mana? Baik, khabar-khabar sama dah. Dah, sekarang ini telah jelas. Kita nak balik kepada Islam. Tak, keadaan kemungkaran yang berlaku sekarang begitu hebat. Nah, budak-budak muda jadi tak hormat habis ke orang tua. Budak-budak puang jadi tina garik, jadi tak malu sikit dah. Ini semua ni dengan sebab silap dasar kerajaan. Bila tak balik kepada Quran dan hadis, Allah Ta'ala tak beri keberkatan kepada negara kita. Kerana kita melakukan kezaliman dan sebagainya. Maka janganlah kita tolong menyiarkan syiar-syiar golongan yang salah ini. Cara kita nak tolong golongan pemerintah yang ada sekarang bukan kita tolong keping je, tapi kita tolong beri nasihat kepada dia. Kita tak boleh tolong keping gantung bendera dia, tak boleh. Kerana dia duduk atas dasar yang salah. Cuma kita tolong nasihat kepada dia, kita banyak beri tazkirah, beri peringatan kepada pemerintah yang ada sekarang supaya balik kepada Al-Quran dan hadis. Tak boleh kita tolong orang salah, kita tolong tepek syiar-syiar logo-logo dia, tak boleh. Barang salah ni di sisi syariat. Nah, kalau barang tak salah tak apa. Dah sama juga dengan sekilang aruk, kilang apa, kita ambil stiker dia tepek di kereta kita. Tak boleh. Tak, lambang kasbuk nak pakai baju walaupun kita tak minum aruk, tak boleh. Nah, kita dikira bersebahak sama. Jangan tolong dalam perkara ini. Wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Perkara dosa jangan terlibat tolong. Walaupun tolong orang zalim ni dengan cara tepek bendera saja, tak boleh.
Kerana wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Kalau mu sokong orang zalim, walaupun dengan benda kecil-kecil yang mu sokong, maka mu juga akan masuk dalam api neraka. Cara kita nak tolong golongan pemerintah yang ada sekarang, Nabi kata, kita ingatkan mereka itu dengan kematian. Ingatkan mereka itu dengan alam akhirat. Biar dia sedar, biar dia dah balik ke pangkal jalan. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbana zidna 'ilma, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi